Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofedila binti Su dan rakan sekumpulan saya akan memberi perkongsian mengenai ekosistem paya bakau yang memberi fokus kepada isu masalah dan penyelesaian kepada masalah yang berlaku melibatkan hutan paya bakau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Irfa Amira binti Muda. Konsep hutan paya bakau. Hutan paya bakau ialah hutan yang berada di kawasan pinggir laut ataupun pinggir pantai ataupun muara sungai. Hutan paya bakau terdiri lebih daripada 80 spesies dan jenis. Antaranya ialah bakau minyak, bakau kurak, nirih dan tumu putih. Selain itu, hutan paya bakau juga terdedah dengan pasang surut air sungai. Seterusnya, hutan paya bakau juga bertaburan di kawasan yang ekstrim dan kawasan yang air masin. Antara ciri-ciri hutan paya bakau ialah berakar panjang supaya pokok tidak mudah tumbang, berakar ceracak untuk bernafas. Spesies pokok di kawasan hutan paya bakau sangat sedikit kerana kemasinan air sangat tinggi. Hutan paya bakau yang berada di pinggir laut uh, 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 berada di kawasan yang tanah yang berlumpur. Seterusnya, hutan paya bakau juga berada di kawasan yang bersaluran murut. Akhir sekali, cirinya ialah oksigen yang berada di kawasan hutan paya bakau sangat rendah di dalam air maupun di dalam tanah. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Fakira binti Omar. Seterusnya adalah kepentingan paya bakau. Yang pertama, paya bakau sebagai kawasan perlindungan dan pemakanan untuk burung berhijrah. Yang kedua adalah perlindungan pesisiran pantai. Dan yang ketiga adalah habitat dan tempat pembiakan untuk udang, ikan, serta ketam dan hidupan yang lain. Yang terakhir ialah menyediakan sumber makanan dan kayu api kepada masyarakat setempat. Di sini terdapat beberapa isu yang dikenal pasti yang berlaku di kawasan hutan paya bakau. Antaranya adalah seperti kemerosotan fungsi paya bakau, pemusnahan habitat paya bakau itu sendiri dan berlakunya kemerosotan kualiti air di kawasan hutan paya bakau. Saya Nurul Farah Izzati binti Mazin akan meneruskan untuk berkongsi berkaitan dengan masalah, isu dan cara untuk menangani. Antara isu yang berlaku bila berkait dengan paya bakau adalah berlakunya kemerosotan daripada segi fungsi paya bakau tersebut. Hal ini demikian kerana terdapat banyak hutan paya bakau yang ditebus guna terutamanya untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian seperti perladangan kelapa sawit. Bagi menangani masalah ini, kerjasama daripada semua pihak sangatlah diperlukan. Sebagai contoh, peranan daripada pemandu pelancong perlu dimainkan dengan sebaiknya. Kerana inilah peluang untuk pemandu pelancong itu menerangkan apakah kesan apabila kekurangannya habitat paya bakau ini dan bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita memelihara dan memelihara hutan paya bakau ini. Terima kasih. Nama saya adalah Nur Farahani binti Muhammad Zain. Saya akan membincangkan mengenai isu paya bakau. Isu yang pertama adalah kemusnahan habitat paya bakau. Perkara ini berlaku disebabkan oleh pembangunan yang pesat berlaku di negara kita. Pembangunan yang pesat ini telah menyebabkan kawasan paya bakau dimusnahkan. Hal ini telah menyebabkan habitat yang tinggal di kawasan paya bakau kehilangan tempat tinggal dan kehilangan kawasan untuk membiak. Langkah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengadakan lebih banyak program penanaman semula paya bakau. Melalui program ini, kawasan paya bakau akan lebih banyak diwujudkan semula dan perkara ini akan menyebabkan habitat di kawasan paya bakau mempunyai kawasan tempat tinggal semula. Dan melalui program ini juga manusia akan lebih menghargai kawasan paya bakau itu sendiri. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang kemerosotan kualiti air. Hutan paya bakau merupakan satu kawasan yang terletak jauh dari manusia, iaitu di pinggir-pinggir pantai.
Hutan paya bakau sering dijadikan sebagai kawasan untuk membuang sisa toksik dari kilang-kilang perindustrian. Selain itu, pengaliran air baja dan racun serangga dari kawasan pertanian juga telah meningkatkan keasidan air apabila nilai pH air meningkat. Untuk menyelesaikan masalah ini, kerajaan perlulah mewartakan kawasan hutan paya bakau sebagai kawasan larangan demi menjaga kelestarian ekosistem paya bakau itu sendiri. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu untuk memelihara habitat-habitat yang terdapat di kawasan hutan paya bakau seperti ketam, udang, buaya dan banyak lagi. Secara keseluruhannya, hutan paya bakau ini merupakan satu kawasan ataupun ekosistem yang perlu dijaga dan perlu dipelihara. Hutan paya bakau ini juga mengurangkan kesan akibat bencana alam seperti tsunami ataupun banjir. Selain itu, hutan paya bakau ini mendatangkan pelbagai manfaat kepada hidupan manusia. Oleh itu, ekosistem ini perlulah dijaga dan perlulah dipelihara bagi menjamin kelestarian pada masa akan datang.